Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video pembentangan infografik kumpulan kami, iaitu kumpulan 7 bertajukan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat Malaysia bertemakan falsafah ekonomi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Yahya, nombor metrik 278368. Tahukah anda kadar kemiskinan di negara Malaysia telah mengalami peningkatan sebanyak 8.4% pada tahun 2020 berbanding hanya 5.6% direkodkan pada tahun 2019. Jadi peningkatan ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia namun turut terjadi di negara-negara luar di seluruh dunia. Peningkatan yang drastis ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuklah negara kita sendiri. Jadi kumpulan kami telah mengemukakan beberapa objektif kajian untuk dibincangkan tentang isu kemiskinan di negara Malaysia ini. Objektif kajian pertama adalah untuk mengenal pasti apakah punca ataupun apakah sebab berlakunya isu kemiskinan di negara Malaysia ini. Objektif kajian kedua pula adalah untuk mengemukakan kesan ataupun akibat daripada isu kemiskinan di negara kita kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ataupun isu kemiskinan di negara Malaysia mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK dan juga melalui rukun negara. Sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya, Melissa Grace, nombor matriks 278899 akan membentangkan tentang metodologi kajian. Kumpulan kami telah mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ini melalui borang soal selidik iaitu Google Form dan kajian kepustakaan untuk mengumpul data. Kajian soal selidik ini mengandungi beberapa set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih daripada populasi yang disasarkan atau yang hendak dikaji. Terdapat beberapa bahagian di mana responden dapat mengeluarkan pendapat mereka terhadap punca, kesan dan cara mengatasi kemiskinan dalam kalangan masyarakat Malaysia dalam Google Form tersebut. Kami juga telah berjaya berkumpul sebanyak 50 respon daripada pelbagai pihak seperti pelajar UUM dan pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Selepas itu, kami menyusun semula maklumat tersebut dan bagi memudahkan kami untuk menyampaikan maklumat tersebut dalam bentuk graf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Mazizi, pemegang nombor metrik 278424. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa fakta berkenaan dengan isu yang telah kami pilih, iaitu isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap isi rumah miskin. Pengenalan isi rumah miskin ini boleh dikenal pasti berdasarkan kekurangan pendapatan bagi membeli keperluan asas, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki harta benda, tidak sihat tubuh badan, kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang selesa dan tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Kesemua keadaan ini akan menyebabkan isi rumah tiada daya upaya untuk keluar daripada lingkaran kemiskinan jika tiada bantuan dan sokongan daripada pihak yang berkuasa. Permasalahan kemiskinan ini jika tidak dikawal dan dibasmi mampu menggugat kestabilan ekonomi dan politik bagi sesebuah negara. Urbanisasi yang sedang berlaku dan bergerak dengan begitu pantas pada masa kini amatlah menggugat kehidupan masyarakat yang hidup dalam serba kekurangan. Bagi mempertahankan kehidupan di bandar, mereka terpaksa bekerja lebih keras. Walau bagaimanapun, mereka mungkin tidak akan memperoleh lebih banyak pendapatan untuk usaha mereka. Isu kemiskinan ini adalah persoalan sejagat masyarakat seluruh dunia. Keadaan hidup masyarakat di Malaysia berbeza-beza dengan negara lain yang tentunya memberikan tafsiran yang berbeza terhadap konsep kemiskinan.
Selamat sejahtera Doktor, nama saya Lim Simin dan nombor matriks 278667. Saya ingin membentangkan tentang faktor isu kemiskinan dalam masyarakat Malaysia. Melalui kajian Google Form, kita mendapati bahawa kos sara hidup yang tinggi mendapat sokongan yang paling tinggi iaitu 29.7%. Inflasi harga barangan yang semakin tinggi mengakibatkan kos sara hidup bertambah. Pendapatan boleh guna berkurang. Oleh itu, kualiti hidup juga merosot. Faktor yang kedua adalah pelaksanaan pemodenan yang tidak seimbang, iaitu 25.7%. Hanya terdapat sebahagian sektor ekonomi yang telah menjalani proses pemodenan yang menyeluruh. Sektor pertanian adalah sektor yang kurang mendapat sumber bagi pelaksanaan pemodenan secara menyeluruh. Oleh itu, sektor pertanian mendapat pendapatan yang paling rendah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor. Nama saya Lui Mun Hon, nombor matrik 278695. Saya akan menerusi perenangan faktor-faktor isu kemiskinan. Daripada dapatan kajian Google Form, kami mendapati bahawa sebanyak 27% responden yang sangat setuju dengan isu kekurangan peluang pekerjaan menyebabkan isu kemiskinan berlaku. Tiada peluang bekerja, maka tiada pendapatan untuk membiayai kos kehidupan. Bagi taraf pendidikan yang rendah menjadi faktor kepada isu kemiskinan pula, sebanyak 17.6% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Kebanyakan pekerjaan hari ini memerlukan lebih banyak ilmu dan kemahiran khusus. Jikalau seseorang tiada taraf pendidikan yang mencukupi, maka dia tidak boleh mendapatkan pekerjaan dan turut kehilangan sumber pendapatan. Salam sejahtera Doktor, nama saya Liu En Hui dengan nombor matrik 278540. Saya akan menerangkan tentang kesan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui bacaan ini, kita dapat mendapati bahawa sebanyak 23.23% responden sangat setuju dengan pernyataan masalah sosial meningkat. Kemiskinan menyebabkan golongan miskin terpaksa melakukan kerja yang salah di sisi undang-undang atau terlibat dalam tindakan jenayah. Selain itu, sebanyak 21.21% responden sangat setuju bahawa kemiskinan mengakibatkan rakyat kekurangan zat makanan. Kajian UNICEF mendapati bahawa sebanyak 52% daripada keluarga dalam komuniti yang berpendapatan rendah tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli makanan dalam beberapa bulan. Manakala sebanyak 15% mengalami ketidakcukupan wang untuk membeli makanan dengan kerap. Di samping itu, sebanyak 20.20% responden sangat setuju bahawa kemiskinan mendatangkan kesan kekurangan peluang untuk mendapat pendidikan. Hal ini kerana kebanyakan remaja terpaksa berhenti sekolah pada usia yang muda untuk membantu keluarga mereka dari segi kewangan dengan bekerja. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Syarul. Nama saya Priyadharshini Perempuan Raja, bernombor matrik 278923. Saya akan menerangkan kesan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui kajian tinjauan yang dilakukan oleh kumpulan kami dengan menggunakan Google Form yang diedarkan kepada responden yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, mendapat maklum balas yang memperangsangkan terhadap persoalan kesan-kesan yang dikemukakan kepada mereka. Antaranya ialah kesan seperti masalah keruntuhan rumah tangga. Didapati sebanyak 21.21% responden telah menyatakan jawapan sangat setuju, seperti yang ditunjukkan melalui carta bar di dalam infografik. Hal ini kerana kebahagiaan rumah tangga sesebuah keluarga akan terjejas kerana kurang kemampuan seseorang individu bagi menampung perbelanjaan ahli keluarga yang lain, menyebabkan mereka berasa stres. Keadaan ini juga boleh mendorong seseorang itu menunjukkan perasaan marah dan stres itu kepada ahli keluarga yang lain sehingga mencederakan mereka secara tidak dijangka. Konflik sebegini boleh meruntuhkan kebahagiaan sesebuah keluarga itu. Selain itu, sebanyak 14.14% responden pula menyatakan sangat setuju dengan pernyataan kemiskinan boleh mengakibatkan perbelanjaan kerajaan meningkat.
Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan terpaksa memperuntukkan duit yang banyak untuk menampung kos sara hidup masyarakat yang kurang berkemampuan melalui pelaksanaan beberapa program pembasahan kemiskinan. Dengan itu, kerajaan mengalami keadaan ekonomi defisit di mana kos perbelanjaan kerajaan melebihi pendapatan kerajaan disebabkan peningkatan isu kemiskinan ini. Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Wong Chun Yen dengan matrik nombor 278820. Hari ini saya ingin membentangkan langkah untuk mengatasi isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Langkah yang saya terangkan adalah mengikut kerangka rukun negara. Penyelesaian isu tersebut yang mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan akan diterangkan nanti. Dalam pie chart ini, 21.1% responden ada sangat setuju bahawa rukun negara boleh memupuk rakyat bersatu padu untuk mengatasi isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat kita. Langkah ini mendapatkan persentase yang paling tinggi, iaitu sama dengan langkah emosi dan langkah intelek. Nanti kawan saya akan membincangkan langkah dua ini. Rukun negara boleh mendapatkan persentase yang tertinggi adalah kerana rukun negara merupakan salah satu ideologi perpaduan untuk membentuk tamadun Malaysia. Rukun negara juga boleh memupuk rakyat bersatu padu untuk memperkukuhkan pembangunan negara kita. Hal ini akan membantu negara kita melahirkan masyarakat yang aktif dalam sektor pembangunan. Rakyat dari berbagai kaum akan berganding bahu untuk membangunkan ekonomi negara kita tanpa mengira etnik dan kaum. Yang ini sahaja untuk rukun negara. Terima kasih. Selamat sejahtera, Doktor. Nama saya Tang Hui Ling, nombor matrik 278911. Saya akan terangkan tentang langkah mengatasi isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat Malaysia mengikut falsafah pendidikan kebangsaan mengenai intelek dan jasmani. Melalui pie chart ini, kita dapat melihat bahawa terdapat 21.1% responden sangat setuju intelek sebagai satu langkah mengatasi isu kemiskinan melalui program pembangunan modal insan. Melalui program ini, masyarakat berintensif pengetahuan, teknologi dan inovasi dapat dilahirkan di mana potensi mereka meningkat dan mampu berdaya saing dalam bidang ekonomi lalu menjauhi diri daripada isu kemiskinan. Tambahan pula, program ini dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi dan negara. Maka, peluang pekerjaan meningkat, kadar kemiskinan menurun. Selain daripada intelek, terdapat hanya 17.4% responden sangat setuju jasmani sebagai satu langkah mengatasi isu kemiskinan melalui program latihan jasmani. Melalui program ini, masyarakat yang berbadan sihat dan kuat dapat dilahirkan. Dengan ini, masyarakat tidak miskin dari segi kesihatan dapat mengelakkan kos kesihatan yang mahal. Selain itu, kesihatan adalah kekayaan. Badan yang sehat merupakan syarat asas untuk masyarakat bersedia menerima, menghadapi dan mengatasi segala cabaran kemiskinan. Tanpa badan yang sehat, seseorang bukan sahaja tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi, malah memburukkan lagi keadaan ini. Sebaliknya, dengan badan yang sehat dan kuat, masyarakat mampu menggunakan segala usaha untuk mencari kekayaan lalu mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Anisha binti Muhammad Zulkarnain memegang kad matrik 278838. Jadi seterusnya di dalam video saya ini saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi isu kemiskinan di Malaysia. Mengikut falsafah pendidikan kebangsaan dari aspek emosi pula, terdapat sebanyak 21.1% yang sangat bersetuju untuk melaksanakan langkah intervensi atau bimbingan konseling kepada golongan miskin ini, yang mana ia dapat memastikan keadaan mental dan emosi masyarakat yang kurang bernasib baik ini terus sihat dan terus bersemangat dalam mencari pekerjaan bagi memastikan mereka tidak terus berada dalam situasi yang sama dan bangkit mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik.
Hal ini dikatakan demikian kerana ada sesetengah golongan tidak bernasib baik ini hilang semangat dan menganggap diri mereka tidak lagi berguna kepada negara maupun masyarakat. Jadi, dengan adanya program ini, ia dapat melahirkan individu yang berkeyakinan tinggi, terutamanya kepada golongan yang putus asa dengan kekurangan yang dialaminya, iaitu dari segi ilmu, kemahiran bekerja, penampilan dan sebagainya. Selain itu juga, dari segi rohani pula, carta menunjukkan sebilangan sebanyak 19.3% yang sangat bersetuju untuk memastikan isu kemiskinan di Malaysia dapat diatasi melalui program zakat. Langkah menyediakan atau menggalakkan satu program iaitu program zakat adalah untuk memastikan isu kemiskinan di Malaysia ini dapat dibendung atau diatasi dengan baik daripada kerjasama kita semua. Hasil yang dikumpul pada zakat tersebut boleh diagihkan kepada kelompok atau masyarakat yang memerlukan. Langkah ini sekaligus dapat memastikan zakat yang dikumpul digunakan ke arah kebaikan seperti membantu golongan fakir miskin. Secara kesimpulannya, kemiskinan merupakan isu yang perlu diambil serius. Isu kemiskinan ini bukan sahaja menimbulkan masalah kepada sesebuah negara, malah juga timbulnya masalah dalam kalangan masyarakat seperti keruntuhan institusi kekeluargaan, kekurangan peluang pendidikan serta berlakunya peningkatan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Isu kemiskinan ini boleh memberikan impak yang negatif kepada semua lapisan masyarakat dan juga negara seandainya tidak diambil serius. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dan bekerjasama bagi membantu sekaligus menangani isu kemiskinan ini agar dapat mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup dalam kalangan masyarakat dan negara. Salam sejahtera Doktor, nama saya Liu Enhui dengan metrik nombor 278540. Pembentangan saya mengenai perbincangan isu dari segi falsafah teoretikal. Teori epistemologi terdapat dua aliran utama, iaitu aliran empirisisme dan aliran rasionalisme. Teori ini menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi berdasarkan pengalaman. Isu kemiskinan dapat dikaitkan dengan teori epistemologi menerusi aliran empirisisme dan aliran rasionalisme. Melalui soal selidik yang dilakukan, terdapat sebanyak 80% responden berada di kategori B40, iaitu pendapatan isi rumah keluarga berada di ringgit Malaysia 4,850 dan ke bawah. Kesemua responden ini diyakini pernah atau sedang mengalami masalah kemiskinan. Namun begitu, berdasarkan situasi kehidupan yang dialami, mereka masih menjawab soalan yang diajukan dalam soal selidik mengenai isu kemiskinan. Itu sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.